Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا كريم. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dan saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, para ahli jawatan kuasa surau, para imam, para bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit sebanyak pada malam ini menjadi pedoman, panduan, muhasabah pada diri kita, terutamanya dalam bab akidah, dan tauhid, untuk kita teguhkan lagi, untuk kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemuncaknya untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ma'rifatullah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ma'rifah, dengan sebenar-benar pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan ma'rifatullah itulah, dengan keimanan yang sebenar itu, boleh menarik semua kebaikan-kebaikan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak sambung muzakarah kita, perbincangan kita. Kita masih lagi berada dalam apa yang disebut oleh tuan kitab ni tanda-tanda agama. Masih lagi yang kedua. Dan insyaAllah pada malam ni kita nak habiskanlah. Lama dah, tanda ada 4 je tapi lama ni sebut kan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai nak tengok balik, kata musannif, orang yang beragama dia ada tanda dia. Kan kita dah sebut, orang yang beragama dengan betul, bila sebut agama Islam lah Tuan Haji kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bila disebut agama, tak dikaitkan apa-apa dalam kitab, maksudnya agama Islam. Sebab apa? Sebab kita ada kaedah dalam agama kita, idza utliqa insarafa ilal kamil, idza utliqal lafzu insarafa ilal kamil. Bila disebut satu-satu lafaz perkataan yang tidak dikaitkan mana-mana agama secara umum, terus faham dikembalikan kepada agama Islam. Sebab apa? Agama yang paling sempurna, agama yang paling betul, agama yang paling lurus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, Islamlah, inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Islam. Boleh. Jadi tanda, dan beragama ada tanda dia. Yang pertama, akidah yang betul. Kita dah sebut lama dah. Yang pertama, sah i'tiqad, akidah yang betul. Apa dia? Jazam, yakin, sungguh, pegang kemah dalam hati barang yang diiktikadkan. Apa yang kita i'tiqad tentang ketuhanan, apa yang kita akidah, ikat kemah dalam hati tentang kenabian, apa yang kita percaya, ikat kemah dalam hati, pegang teguh tentang perkara-perkara gaib
sama ada syurga, neraka, alam barzah, dalam kubur, azab seksa, syurga dalam kubur, kan, taman syurga. Semua tu perkara-perkara lain yang wajib dipegang. Nah, pelajar, pegang kemah, ikat dalam hati. Barulah akidah dia betul, oleh mengikut jalanan ahli sunnah wal jamaah. Mazhab kita mazhab Asy'ari. Asy'ari, akidah mazhab Asy'ari. Kalau ibadah mazhab Syafi'i. Nah, ingat kan tu aja. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, benar qasad. Setelah akidah betul sungguh, dah yakin teguh sungguh dah iman kita. Tapi kita tak belajar lagi ni. Tak belajar, tak masuk lagi bab sifat. Maksudnya kita faham sungguh sifat wujud Allah tu macam mana, kita faham sungguh sifat kudrah Allah tu macam mana, kuasanya Allah macam mana, kehendaknya Allah macam mana, iradah, kan, dengarnya Allah, pendengar Allah macam mana, penlihatnya Allah macam mana, kalamnya Allah, kata-kata macam mana tu nak kena faham sungguh. Baru jadi akidah yang sahih. InsyaAllah tuan kita ni akan sebutlah lepas ni. Yang kedua, bila dah akidah betul, tanda yang pertama, kalau tak ada agama dia. Kalau akidah tak betul, maka tak adalah agama dia. Tanda yang kedua, benar qasad. Maksudnya ikhlas. Dah akidah betul. Yang kedua, buat ibadah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan panjang lebar kita sebut bab ikhlas, kan. Macam mana penerimaan ganjaran pahalanya, khilafnya ulama kita dah sebut. Dan kita nak ambil sikit apa yang Imam An-Nawawi rahimahullah sebut. Dia nak buka sikit minda kita, ikhlas tu macam mana. Ikhlas tu macam mana. Kita selalu sebut, kan, saya ikhlas bagi duit ni, ambil, saya ikhlas ni. Kan kita selalu dengar, kan, Bu Haji? Ambil, ikhlas. Tapi sebenarnya ikhlas tu amalan hati, bukan amalan bibir, bukan amalan mulut. Maksudnya kalau dia tak sebut pun hati dia ikhlas, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sebut sampai berbuih mulut pun, ke dalam hati tak ikhlas, tak jadi jugalah tu Haji. Sebab amalan hati. Begitu juga akidah, amalan hati, amalan pegangan dalam hati, bukan bibir kita. Sebab tu kalau kita kata nak minum air, kan hari tu kita sebut nak minum air, saya minum air ni hilang dahaga saya, tak rosak akidah. Tak rosak akidah sebab kita sebut di bibir. Dalam hati kita pegang kemah i'tiqad kita, akidah kita, Allah yang menghilangkan dahaga. Boleh? Tapi kalau dia sebut, hati dia pun memang dia i'tiqad sungguh yang air tu hilangkan dahaga dia, tu baru rosak akidah. Tapi setakat sebut dekat mulut, yang tu tidak lagi memberi efek kepada akidah dia. Kalau dia betul-betul i'tiqad dengan ahli sunnah wal jamaah, sifat 20 yang dia belajar. Boleh? Ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitulah ikhlas. Jadi kita nak ambil sikit yang belakang tu, yang last kali Imam An-Nawawi rahimahullah, kita tak sempat habis baru ni. Kita nak ambil, kita dah sebut pertamanya kata Imam Huzaifah Al-Mar'ashi rahimahullah. Dia nak sebut dulu ikhlas tu macam mana. Kita dah sebut pertama, istiwa'u af'alil abdi fi zahiri wal batini. Sama perbuatan ibadah dia, sama ada zahir dia kat luar dengan dalam. Kalau dia beribadah kepada Allah kat luar pun dia nak dapat pahala ganjaran Allah, nak jauh daripada azab Allah, kat dalam pun sama tuan. Tu baru tanda-tanda kata Imam Al-Mar'ashi ikhlas. Kalau kat dalam, kat luar, kan, nampak zahir luar tu macam nak keredaan Allah, tapi dalam dia wal'iyazubillah nak mendapat pujian manusia, maka tu tak ikhlas lah. Tak sama luar dan dalam.
Imam Mar'ashi rahimahullah dia kata luar dalam sama, dua-dua kerana Allah Subhanahu wa taala, dua-dua kerana Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Yang kedua, Imam Dhunnun rahimahullah taala kata salasun min alamatil ikhlas, tiga tanda orang ikhlas. Pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah. Sama sahaja kalau orang puji ataupun orang keji dia. Tuan Haji kan, orang puji dia tak rasa melambung tinggi, orang puji dia tak rasa dia yang buat ibadah tu, orang puji dia tak rasa kembang kan. Orang keji pun sama. Orang keji, orang kata kat dia dengan sebab dia buat baik, dia tak rasa apa. Tu tanda dia. Tu tanda. Kata Imam Dhunnun rahimahullah. Imam Dhunnun rahimahullah ni seorang wali yang besar, seorang alim, ulama yang besar pada zaman dia. Dan dia lebih kepada ilmu-ilmu hati lah, sebab dia seorang yang wali. Kata sama kan, datang kat masjid, kat surau, nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah, bukan nak pujian, bukan nak tarik hati seseorang, bukan nak mendapatkan kepentingan peribadi. Contohlah ni kan, nak suruh faham kerana Allah saja. Orang puji Tuan Haji bagus pun dia tak rasa apa, dia tak rasa yang Masya Allah, dia kata baguslah kan, orang duk puji aku ni, dia tak rasa. Apa yang dia rasa? Dia rasa dia buat ibadah ni syukur kepada Allah kerana Allah beri taufik dan hidayah dia untuk buat ibadah. Boleh tuan? Dia rasa dalam hati Allah yang beri taufik dan hidayah. Sebab apa? Sebab ramai lagi orang yang kat luar, kat hospital kita katakan, nak solat, nak bangun, nak baca Quran, tapi Allah tak izin. Tu tanda taufik hidayah daripada Allah dan keizinan Allah. Situ duduk dalam hati dia. Lepas tu dia terus sandar kepada Allah. Alhamdulillah kan, pujian ini, kebaikan yang Allah beri ni dikembalikan kepada Allah. Orang keji pun sama juga. Orang kata nak tunjuk baik ke, kata ni bukan ikhlas ni, datang ni ada kepentingan lain, yang tu dia tak tepi. Yang penting hati dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu tanda ni, tanda orang beragama yang kedua kan. Lepas tu kata Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, Imam Fudail kata qal tarkul amal li ajli nas riya. Dia kata kalau kita tinggalkan satu-satu ibadah amalan kerana manusia, maka tu riya. Riya Tuan Haji kan, kita dah sebutkan contohnya nak solat sunat, orang tengok, kita kata takut orang kata baik pula kalau aku solat sunat. Riya tu mainan syaitan tu Tuan Haji kan. Tu riya. Sebab apa? Sebab dia tak buat tu kerana manusia, bukan kerana Allah kan. Sama juga kalau dia tinggal kemungkaran, tinggal maksiat yang sebelum ni mungkin dia ada buat maksiat. Contoh apa? Maksiat apa? Maksiat apa Tuan Haji? Dosa apa? Contoh. Katalah sebelum ni suka duk kata ke orang lah kan Tuan Haji, suka kata ke orang, tapi bila dah ramai orang duk pulau dia, orang duk kata dia, lepas tu dia pun tinggal, dia tak kata dah ke orang. Alhamdulillah tak kata. Tapi kerana siapa? Kerana dia malu kepada manusia kan. Dia duk malu, orang duk kata kat dia, orang duk pulau dia. Tu juga bukan, kata para ulama, tak termasuk dalam keikhlasan. Dia kena tinggal kerana Allah. Sebab apa tinggal? Sebab Allah tak suka benda mungkar. Sebab Allah tak reda kemungkaran, kemaksiatan. Nabi SAW melarang. Situ, kena duduk situ, barulah masuk dalam lingkungan keikhlasan, barulah masuk.
Kalau selagi mana kerana takut manusia, kerana malu kat manusia, kerana malu, tak kira lah, malu kat mertua lah kan malu kat menantu, sama je manusia. Selagi mana berlegar dalam makhluk di dunia, maka lari daripada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah berilah dalam hati kita keikhlasan yang betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita beribadah kepada Allah. Kalau dia wal amalu li ajli nas syirkun, kalau dia buat beramal kerana manusia, yang tu syirik. Syirik lah. Syirik ni apa? Sekutu. Kita menyekutukan niat. Dan syirik sini kena faham juga. Kita syirik ada pembahagian dia. Satu syirik yang besar, syirik jali. Yang tu keluar agama syirik tu. Yang tu duk sembah tokong, duk sembah berhala kan. Yang tu keluar agama, wal-iyazubillah. Syirik kat sini syirik khafi dia panggil. Syirik yang tersembunyi dalam hati, yang perlu dirawat dan wajib untuk kita mengetahui sifat-sifat yang mazmumah yang perlu dibersihkan dalam hati kita. Masuk dalam ilmu tasawuf pun menjadi fardu ain juga tu Haji. Menjadi fardu ain nak kena belajar sebagaimana akidah. Syirik itu, syirik yang menyekutukan ibadah kita dengan sesuatu yang lain bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syiriklah sebab dia apa? Dia buat amalan kerana manusia. Syirik. Wal iyadzu billah. Ikhlas apa? Wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Ikhlas, kata Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu, dia kata bebas daripada kedua-dua situasi tadi. Bukan tinggal amalan ibadah kerana manusia, dan bukan juga buat amalan ibadah pun kerana manusia. Bukan kedua-dua, barulah masuk dalam keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Soalan lagi. Kata Imam As-Sirri As-Sakhti rahimahullah, dia kata la ta'mal linnasi syai'an, jangan kamu buat amalan ibadah kerana manusia. Wala tatruk lahum syai'an, jangan kamu nak tinggal ibadah pun, sesuatu ibadah kerana manusia juga. Wala tughatti lahum syai'an, jangan kamu nak tutup aib kamu pun kerana manusia juga. Kata Imam Sirri Sakhti. Sebab manusia ni banyak keaiban dia kan. Kita ni banyak keaiban, banyak dosa yang Allah tutup kan. Yang bercakap kat depan ni samalah tu Haji. Kalau Allah buka, Masya Allah, asal tak ada orang kat depan ni kan. Sebab manusia ni tak boleh nak lari daripada dosa tu Haji. Sama ada dosa sedar ataupun dosa tak sedar tu, Masya Allah. Sebab tu dituntut untuk beristighfar kan. Setiap hari 70 kali, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun 100 kali, sebab tak boleh lari kan. Jadi kita tutup keaiban kita pun kerana manusia juga tidak boleh, tidak dituntut dalam agama, tidak masuk dalam keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala takshif lahum syai'an, buka pun kerana manusia lagi tak boleh. Buka keaiban kerana manusia lagilah tak boleh. Sebagaimana yang berlaku sekarang lah di media-media sosial, orang duk buka keaiban sendiri. Tak boleh. Dia kata hipokrit. Dia jahat, dia buat maksiat dosa. Dia kata kalau saya tak buka keaiban, maksudnya saya tak bagi tahu apa yang saya buat yang orang tak tahu, dia kata dia hipokrit. Hipokrit lah. Seolah dia tunjuk baik, sebenarnya di belakang dia buat kejahatan kan. Jadi saya kena bagi tahu yang saya buat jahat, baru tak hipokrit. Itu bukan hipokrit tu. Itu kejahilan nama dia. Kejahilan tu aja. Bukan, sebab tidak dituntut dalam agama kita untuk buka keaiban. Tidak dituntut. Pernah satu hari
kita sebut ada satu hadis, seorang sahabat ni radhiyallahu taala anhu, dia buat dosa, tapi dia rasa, sahabat ni walaupun dosa kecil, dia rasa dosa besar, pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut dosa dia. Dosa tu dia ni kita sebut dalam satu hadis itu Nabhan At-Tammar nama dia radhiyallahu taala anhu. Ada seorang sahabat nama Nabhan At-Tammar, dia jual tamar kan, kita sebut itu. Dia buat dosa dia apa? Seorang perempuan datang nak beli buah tamar dia kat kedai dia. Dia kata kat depan tu tamar yang murah, tamar buah kurma lah tamar ni, kat dalam tu tamar yang mahal. Dia kata masuk kat dalam lah kalau nak beli yang mahal. Bila masuk, perempuan yang cantik masuk, tak tertahan nafsu dia, dia pergi peluk belakang. Dia pergi peluk. Tu Sayyidina Nabhan At-Tammar radhiyallahu ta'ala ni sahabat Nabi ni. Dan satu nak difaham, bila mana berlaku dosa dan maksiat kepada sahabat Nabi, kita tak boleh fikir sebagaimana yang kita buat dosa tu kan. Sebab sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala ni orang yang dijamin, digazet oleh Allah Subhanahu wa taala keadilan dia, ketakwaan dia. Cuma perkara ni berlaku menjadi satu hikmah juga bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia peluk, dia rasa dia dah berzina dah dengan perempuan tadi. Dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Sayyidina Umar radhiyallahu taala ada kat tepi. Sayyidina Umar kata, Allah dah tutup aib kamu, kenapa kamu buka? Qad satarakallah, Allah dah tutup aib kamu. Maksudnya apa kat situ? Para ahli hadis sebut tak perlu bagi tahu, balik rumah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dosa kecil, kecuali dosa yang perlu dihudud. Jadi di sini maksud dia dalam agama tak perlu kita nak aibkan diri sendiri, nak buka keaiban. Apatah lagi kalau kita buka kerana manusia. Ada orang dalam macam-macam sekarang ni kan, dia buka keaiban dia mungkin sebab nak tarik perhatian orang, nak dapat like yang banyak kan, follower yang banyak. Tu semua tu Masya Allah tabarakallah, tersimpang jauh lah daripada ajaran para ulama kita ni. Ulama kata wala takshif, dah sebut dah. Walaupun zaman Imam Nawawi rahimahullah ni tak ada lagi Facebook ni, tak ada lagi Facebook, tapi dia dah nampak dah satu hari nanti umat akhir zaman ni akan ada manusia yang buka keaiban dia dan tanpa segan silu untuk tarik perhatian orang. Salah dia kata Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam As-Siri As-Sakhti radhiyallahu ta'ala. Padahal pada zaman tu orang masih lagi tinggi ketakwaan. Orang kurun soleh dulu tinggi ketakwaan dia. Tapi Imam As-Siri As-Sakhti rahimahullah ni dia dah sebut dah tak boleh kerana manusia. Boleh ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang terakhir Imam Khushairi rahimahullah kata afdalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Sebaik-baik benar, sebaik-baik siddiq ialah sama dalam keadaan dia berseorangan ataupun dia berada di khalayak ramai. Kita dah sebut dah. Itu tanda-tanda di mana ikhlasnya seseorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dia buat beribadah kepada Allah. Dah habis. Yang ketiga, tanda yang ketiga, pertama akidah yang sahih, yang kedua ibadah dengan ikhlas. Masya Allah, kita ni boleh muhasabah lah, kita dah sampai ke kat situ kan. Yang ketiga, menyempurnakan janji. Kata tuan kitab, kata Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, menyempurnakan janji iaitu mengerjakan segala yang disuruh. Segala yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat kan, yang wajib ataupun suruhan sunat sekadar yang termampu. Itu juga tanda dia, tanda orang yang beragama dengan betul. Kata tuan kita ni Syekh Ahmad Zain Al-Fatani, dia sebut kat depan menyempurnakan janji. Apa maksud menyempurnakan janji? Kata tuan-tuan guru, syarahan para tuan guru, kita dulu ni pernah berjanji dengan Allah, Tuan Haji.
Kan dalam hadis ada. Kan Tuan Haji? Pernah berjanji. Bila masa berjanji? Bila masa kita berjanji ni dengan Allah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika alam roh ataupun dia panggil alamul dzar. Pernah dengar Tuan Haji? Kita semua ni dah berjanji. Disebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, bila mana dihimpunkan kita semua, Allah tanya, alastu bi rabbikum? Kita dah jawab, qalu bala syahidna. Tuan Haji, dalam Quran Allah sebut, Allah tanya, alastu bi rabbikum? Adakah aku ni Tuhan kamu? Kita dah jawab, qalu bala syahidna. Bahkan ya Allah, kamulah Tuhan kami, kami bersaksi bahasanya kamu adalah Tuhan kami. Alamul dzar dia panggil, ataupun alam roh. Masa tu dah. Bila keluar dunia tak ingat dah. Habis tak ingat. Sebab tu tuan kita ni, dah masa tu kita dah berjanji dah nak buat kebaikan, ketaatan kepada Allah. Ada seorang ulama nama Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Imam Sya'rani, dia ada satu kitab, dia tulis kitab dia Lawaqih Al-Anwar Al-Qudusiyah Minal Uhudi Muhammadiyah. Nama kitab dia. Apa yang dia tulis? Dia tulis semua perjanjian kita dengan Allah. Dia tulis semua. Kalau boleh baca, rasanya tak ada bahasa Melayu, tak ada lagi yang bahasa Arab. Dia tulis semua. Perjanjian pertama sekali, ikhlas niat. Al-Ahdul Awal. Perjanjian yang pertama, ikhlas. Dan perjanjian banyak dalam tu. Perjanjian yang ke-100 berapa, saya baca dekat surau mana itu, tak ingat dah. Untuk menyebarkan salam pun ada, ifsya'us salam. Dia tulis, qad ukhiza alainal ahadu. Kita semua ni telah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajipan kita sebagai seorang hamba. Boleh Tuan Haji? Sebab tu ditulis ni menyempurnakan janji, mengejarkan segala yang disuruh. Tu yang ketiga. Yang keempat, ketiadaan melampaui sangkat, dia kata, ataupun ketiadaan melampaui sempadan, iaitu meninggalkan segala yang dilarangkannya. Sama lah yang tadi, yang ketiga keempat. Buat apa yang Allah disuruh, apa yang Allah suruh Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Ni 4 tanda. Pertama, akidah yang sahih. Yang kedua, ibadah dengan ikhlas. Yang ketiga, membuat semua suruhan Allah. Yang keempat, meninggalkan semua larangan Allah. Habis 4 dia disebut oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah. Jadi ingat balik tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ni nak bincang bab akidah. Imam Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, dia bawa jalan dia dulu sebelum nak masuk bab akidah, dengan definisi tauhidnya, lepas tu definisi agamanya, lepas tu tanda-tanda orang yang beragama, dan selepas ni dia bawa pula 3 komponen yang penting dalam agama. 3 unsur atau komponen yang penting dalam agama. Apa dia? Kata tuan kitab, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. Dia sebut definisi tauhid apa? Ingat lagi kan Tuan Haji kan? Apa itu tauhid? Lepas tu dalam definisi pengertian tauhid tu dia sebut agama. Lepas tu dia bawa pula pengertian agama, sebab dia sebut agama. Selepas bawa pengertian agama, dia bawa pula tanda-tanda orang yang beragama, kan? Selepas dia tuan kita bawa tanda-tanda orang yang beragama, dan yang 4 tadi, bawa pula lengkapnya agama dengan 3 komponen, 3 perkara. Apa dia agama kita? Tuan Haji, iaitu pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. 3 komponen melengkapi agama: Islam, iman,
ihsan. 3. Yang 3 ni masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Jibril. Kita dah sebut itu kan. Hadis Jibril alaihissalam, ataupun hadis dipanggil juga Ummul Hadis, ibu segala hadis, ataupun Ummu Sunnah, ibu segala sunnah. Hadis Jibril tu aja, iaitu panjang hadisnya, panjanglah hadisnya. Cerita di mana Sayyidina Jibril alaihissalam datang jumpa Nabi kan, dalam keadaan pakaian putih. Kita dah sebut dah rasa kat sini kan, pakaian putih, rambutnya hitam dengan kemah. Lepas tu Sayyidina Umar kata tak ada seorang pun kenal siapa dia. Datang duduk depan Nabi, belaga lutut, letak tangan atas paha. Lepas tu tanya, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi jawab apa? Rukun Islam yang 5. Tanya lagi, dia pun sebut benar kamu, benar, yang tanya tu benar. Tanya lagi soalan yang kedua, akhbirni anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi SAW jawab, rukun iman yang 6 tadi. Jawab, beriman kepada Allah sehingga akhir kan. Lepas tu sadaqta, benar kamu. Yang ketiga tanya lagi ihsan. Lalu Nabi jawab macam mana? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan ni kamu beribadah seolah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, sekiranya kamu tak mampu nak merasa yang kamu melihat Allah, fa innahu yarak, sesungguhnya ketika kamu beribadah Allah melihat kamu. Tu ihsan. Boleh? Daripada hadis inilah keluar 3 unsur ni, Islam, iman, ihsan. Tuan kita bawa dulu, sebab sebelum nak bincang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 3 unsur ni menjadi fardu ain tuan haji. Bila sebut Islam, yang tu berkenaan dengan rukun Islam, beribadah kita kan, syahadah ya. Lepas tu rukun Islam, solat, puasa, zakat, haji, 5. Tu bab luaran, fardu ain lah. Beribadah kita nak solat, puasa. Bila sebut iman, rukun iman, keimanan kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Rukun iman. Kena ingatlah tu tadi, rukun kan. Rukun iman. Lepas tu bila sebut ihsan, maka sebagaimana tadilah jawapan Nabi. Nabi kata bila kamu beribadah seolah kamu melihat Allah, dan kalau tak boleh Allah melihat kamu. Tu 3 komponen. Jadi sekarang tuan kita ni dia nak bagi tahu sedikit gambaran 3 komponen ni. Salah satunya, 3 lah maksudnya. Dia bagi sedikit gambaran supaya kita nampak Islam tu apa, iman tu apa, ihsan tu apa. Kan 3. Kalau dalam hadis Nabi SAW bila Sayyidina Jibril tanya, dia terus jawab rukun. Sebab apa? Sebab dia nak pasak terus tiang perkara-perkara besar yang penting dalam Islam 5 ni kan. Perkara besar yang perlu diimani 6 ni. Ihsan yang tadi. Tuan kitab ni dia bawa satu pandangan lain. Dia nak bagi tahu, nak jelaskan kepada kita macam mana, apakah Islam tu sebenar, macam mana Islam tu orang nak mengaku Islam, iman tu orang beriman tu macam mana. Kata tuan kitab rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan melengkapi agama itu atas 3 perkara. 3 perkara, iaitu Islam, iman dan ihsan. Bermula Islam itu, bermula makna Islam. Hakikat Islam tu apa? Pertama, mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Ikut dan terima.
Dari segi zahir seseorang, zahir luaran, ikut dan terima apa? Ni makna Islam ni. Kalau orang tanya Islam tu apa, Tuan Haji? Ni jawapan dia. Orang tanya kan, awak ni Islam lama dah, Islam tu apa? Boleh jawab kan Tuan Haji? Islam tu apa kan? Ni makna dia. Islam itu al-inqiyad wal istislam, mengikut dan menerima oleh zahir seseorang. Dan makna ni makna pada istilah, nak kena faham pada istilah. Dalam khazanah ilmu kita, satu lagi yang nak kita kena faham, dari segi pengertian dia akan keluar dua. Tuan Haji. Pertama istilah, yang kedua bahasa. Kan pernah tengok kan, siapa baca buku, kita tengok solat dari segi bahasa, solat dari istilah. Kenapa jadi dua? Sebab rujukan asasnya bahasa Arab. Bahasa maksudnya rujukan dia bahasa Arab. Sebab apa bahasa Arab? Sebab Islam turun dalam bangsa Arab. Turun kat mana? Kat Mekah, pada kaum Quraisy yang berbahasa Arab, yang bangsanya Arab, Quraisy. Jadi keluar. Apa maksud dia? Maksudnya sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul, Nabi pada umur 40, sebelum tu masyarakat Arab dah guna dah perkataan tu. Islam dah ada dah dalam bahasa. Boleh Tuan ni? Boleh faham? Maksudnya Islam, kalau dalam bahasa Arab dia aslama, yuslimu, islaman, Islam, dah ada dah. Orang masyarakat Quraisy, orang bangsa Arab dah guna, tapi dengan makna penyerahan, menyerah kan. Kalau dia kata saya nak serah barang, dia gunalah Islam. Aslamtu ilaika, saya serahkan barang ni kepada saya. Sebab tu ada makna bahasa. Dalam makna bahasa, efek dia pada hukum, kesan dia pada hukum. Dan terkadang masyarakat kita masih lagi bercampur gaul makna bahasa dengan makna istilah. Yang ni istilah. Apa maksud istilah? Ulama yang buat satu istilah, satu ungkapan pengertian, yang dalam istilah, ungkapan, definisi tadi keluar hukum. Keluar hukum tu aja. Contoh saya bagi, contoh iman. Iman pun dah ada bahasa Arab juga kan. Iman pun dah ada. Maksud dia percaya. Sebelum datangnya Islam, sebelum dibangkitkan menjadi Rasul, Nabi SAW, masyarakat Quraisy bangsa Arab dah guna iman tu dengan makna percaya kan. Dah insya' dah. Maksudnya kalau dia nak percaya seseorang, dia akan kata amantu ilaik, saya percaya kepada kamu. Tapi yang tu tak masuk dalam hukum keimanan kita kepada Allah. Yang tu pada bahasa. Dan insya' ada kan? Terakhir, nak bezakan kan antara bahasa dengan istilah ni. Kan? Contoh, kita pergi ke hospital, jumpa dengan doktor. Doktor kata, Tuan Haji ni ada sakit batu karang. Untuk berkarang. Kita tak nampak kan dalam. Kata ada batu karang, kena operate. Jadi kita buat macam mana? Percayalah kan? Ke tak percaya dengan doktor? Tak percaya sakit lah. Jadi kita percaya. Ada orang, tengok dalam masyarakat kita, ada orang berpandangan kita mempercayai doktor ataupun kita mempercayai ubat yang diberi oleh doktor syirik kepada Allah. Betul kan Tuan Haji? Salah lah Tuan Haji, salah. Tu tak masuk dalam bab istilah akidah kan? Tu tak masuk. Tu percaya dari segi bahasa baru, tak masuk dalam hukum lingkungan yang ditulis oleh para ulama. Yang tu dipanggil al-iman mutlaqut tasdiq, dia panggil. Maksud dia percaya dengan semata-mata percaya.
Macam ayah kita ke bagi tahu kan sesuatu. Kata tadi ayah pergi kerja, ayah jumpa dengan maklum, kita pun percaya yang kita. Syirik ke gitu? Tak syirik mana? Takkan syirik kan? Tidak kufur lagi. Sebab tu masih lagi dalam lingkungan percaya dalam sudut bahasa baru. Jadi dalam bab istilah ni, insya-Allah di kesempatan masa yang lain untuk sama-sama kita fahami apakah itu Islam, iman dan ihsan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kita dapat faham betul-betul untuk diaplikasikan kesan dia dalam kehidupan masyarakat kita yang di akhir zaman ni banyak kesalahfahaman terhadap khususnya dalam bab akidah. Terkurang tersalah saya mohon maaf, tersilap tersalah bahasa. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang terkurang tu kelemahan kita sebagai seorang hamba. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.